Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada di sini untuk semua isu-isu hangat di Malaysia. Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini. Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini. Berita akan dimulakan beberapa saat lagi. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia, untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia. Mari kita menonton video ini. Salam sejahtera Malaysia. Hari ini ada berita tergempar untuk semua. Kita sudah tahu pengumuman daripada Muhyiddin Yassin, yaitu pengurusi Perikatan Nasional. Dan dalam pada itu, kita juga tahu Muhyiddin Yassin adalah salah seorang calon Perdana Menteri yang akan bertanding dalam pilihan raya umum ke-15. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, sudah pasti ramai yang mengenali Muhyiddin Yassin. Semasa COVID-19, semasa era pandemik, beliau sangat banyak dilihat, banyak usaha beliau. Ada juga kejayaan beliau, namun beliau tidak lama menjadi Perdana Menteri. Dan hari ini pengurusi Perikatan Nasional ini telah membuat satu kenyataan. Baru-baru ini beliau telah membuat satu kenyataan yang betul-betul dahsyat, mengejutkan. Muhyiddin Yassin ada mengeluarkan kenyataan di media bahwa beliau undur diri sekiranya kalah PRU 15. Beliau akan mengundurkan diri sekiranya akan kalah dalam PRU 15. Setelah 50 tahun menceburi bidang politik, akhirnya Muhyiddin mengumumkan perkara tersebut di media. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya Muhyiddin kalah, beliau akan mengundurkan diri. Tapi mengundurkan diri itu tidak tahu maksudnya apa. Mengundurkan diri Perikatan Nasional ataupun bersatu ataupun politik. Tapi beliau telah mention bahwa dia akan mengundurkan diri sekiranya Perikatan Nasional kalah PRU 15. Dan dalam pada itu, bukan itu saja. Di samping beliau ini akan mengundurkan diri, beliau juga telah membuat kenyataan bahwa beliau ini telah menolak Tun Mahathir, menolak kerjasama dengan Gerakan Tanah Air, di mana PN sangat yakin dengan parti komponen yang sedia ada untuk tidak bergabung lagi dengan Gerakan Tanah Air. Manakala di sisi Mahathir pula, Mahathir ingin semua pembangkang bersatu untuk menumbangkan UMNO. Menumbangkan UMNO adalah tujuan Mahathir. Tapi kita tidak tahu, adakah Mahathir ini hanya ingin bersatu dengan pembangkang yang lain untuk menjaga dirinya ataupun untuk menjaga status beliau sahaja. Tapi yang pasti Muhyiddin telah membuat pengumuman tergempar bahwa Muhyiddin Yassin akan mengundurkan diri sekiranya Perikatan Nasional kalah PRU 15. Sekaligus beliau telah menjawab pertanyaan Mahathir untuk bekerja sama, di mana Perikatan Nasional tidak akan menerima ataupun tidak akan menjalin sebarang kerjasama dengan GTA. Seterusnya tuan-tuan dan puan, menurut CFMT ada tajuk berita yang Anda perlu tahu. Perikatan Nasional akhirnya lancar manifesto PRU 15 selepas penamaan calon. Perikatan Nasional akan melancarkan manifestonya bagi PRU ke-15 pada awal November selepas hari penamaan calon, kata pengurusinya Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri itu. Muhyiddin berkata, segala tawaran untuk melaksanakan setiap inisiatif dan bantuan rakyat akan diperjelaskan satu demi satu pada hari itu, termasuk komitmen parti melaksanakan apa terkandung dalam budget 2023 yang dibentangkan di parlimen tetapi tidak sempat diluluskan.
Kami akan meneliti dan melakukan penambahbaikan terhadap budget kalau ada keperluan, serta mengutamakan kepentingan rakyat dengan kadar kemiskinan yang kian meningkat, khususnya golongan remaja, golongan rentan yang terkesan akibat pandemik. Tuan-tuan dan puan, semasa pandemik kita tahu bagaimana usaha Muhyiddin Yassin untuk memberi bantuan kepada rakyat Malaysia di samping ekonomi yang merosot. Dan sehingga kan duit rakyat dalam KWSP pun sudah diluluskan. Sehingga beberapa skim yang diluluskan bermula daripada iSinar, iLestari, iCitra tambahan, lepas tu RM10K one off, dan kini KWSP 2.0. Pengeluaran KWSP 2.0 yang masih dituntut ramai. Jadi, adakah ini salah satu manifesto Perikatan Nasional untuk budget 2023 ini? Sekiranya Perikatan Nasional menang, adakah Perikatan Nasional akan meneruskan budget 2023 dengan penambahbaikan? Sedangkan apa yang diumumkan oleh Tengku Zafrul, Menteri Keuangan, beliau telah sahkan bahwa budget 2023 yang dibentangkan tidak sia-sia. Bahkan budget 2023 yang sudah disediakan oleh tim MOF, tim Kementerian Keuangan ini, telah mengambil masa berbulan-bulan dan banyak dilakukan oleh mereka. Jadi budget 2023 ini tidak akan sia-sia. Tapi apa yang saya ingin sampaikan kepada Anda, budget 2022 yang lalu berbanding dengan budget 2023, kita sudah tahu budget 2023 banyak penambahbaikannya. Nah, tetapi dalam manifesto PN pula, Perikatan Nasional ataupun pengurus PN sendiri berkata bahwa jika mereka menang, budget 2023 akan ditambah baik lagi. Nah, ini pasti berita baik kepada golongan B40, golongan M40, dan semua rakyat Malaysia. Dan kita tidak tahu, mungkin selepas Perikatan Nasional mungkin menang pada PR15, tidak mustahil juga pengeluaran KWSP yang masih dituntut ramai sehingga hari ini, yaitu KWSP 2.0, sudah pasti ramai yang masih menuntut. Sudah pasti ramai yang menuntut. Sebab kita tahu Muhyiddin Yassin semasa era beliau menjadi Perdana Menteri, beberapa skim KWSP sudah diluluskan. Itu sebab ekonomi Malaysia, ekonomi rakyat pada ketika itu sangat down, sangat jatuh merundum. Kali ini ekonomi Malaysia, ekonomi rakyat Malaysia mungkin ada sudah yang semakin pulih hari demi hari, ada sudah yang mulai bekerja. Tapi kali ini pula Muhyiddin Yassin berkata bahwa kami akan meneliti dan melakukan penambahbaikan terhadap budget kalau ada keperluan, serta mengutamakan kepentingan rakyat dengan kadar kemiskinan yang kian meningkat, khususnya golongan rentan yang terkesan. Muhyiddin berkata beliau akan mempertimbangkan rayuan sebuah persatuan supaya ada satu moratorium khas diperkenalkan bagi kerajaan, bagi memberi ruang kepada sektor perniagaan mengukuhkan kembali aliran keuangan yang masih tidak pulih akibat keadaan ekonomi. Banyak lagi. Saya turut cadang pengurusi manifesto kita, Razi Jidin, supaya memaklumkan kepada rakyat bahwa segala perjanjian ini bukan sebagai tawaran. Ini adalah manifesto Perikatan Nasional dan sudah pasti ramai yang kenal Muhyiddin Yassin. Rakyat Malaysia mesti sudah ramai yang terkesan dengan apa yang di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin semasa era pandemik, tapi masih dapat memberi bantuan yang secukupnya untuk rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan, pilihan raya umum akan diadakan pada 19 November. Undilah siapa yang Anda rasa akan layak untuk memimpin negara kita. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info politik di Malaysia.